Kita dah pun masuk ke segmen seterusnya iaitu segmen Sembang Niaga, dan sudah pastinya segmen Sembang Niaga ini dinanti-nantikan kepada mereka yang mungkin nak mencuba di bidang perniagaan ataupun dah pun menjadi usahawan. Betul. Dan Fad sudah bersedia? Oh, saya dah bersedia, tapi apa yang kita nak sembang dekat sini sebenarnya, usahawan dekat sini bukannya biasa-biasa. Tapi sebenarnya luar biasa sebab usahawan kalau kita tengok memasarkan produk mereka mungkin dekat dalam negara. Betul. Tapi yang ni dekat luar negara. Dan individu ini memilih India sebagai lokasi yang sangat-sangat katanya sesuai untuk melebarkan lagi empire dia. Oh, dekat India? Jadi kena cakap India lah. Kena cakap apa Hindi? Ya, saya mulakan dulu. Okey, ada. Okey. Apke seho? Apke seho? Metiko. Metiko. Okey. Apke seho maksud dia apa khabar? Jadi kita kena jawab apa? Metiko. Me tu maksudnya saya lah. Khabar baik. Tiko tu okey. Okey, acah. Itu kita tahu. Okey, jom kita bersama dengan yang berwajib Datuk Azizah Razali, seorang usahawan yang telah pun melebarkan empayar ke luar negara. Tapi kita nak tahu topik kita yang akan kita bincang tentang cabaran membina empayar perniagaan di luar negara. Jadi Datuk Azizah, bukan mudah untuk memulakan perniagaan, itu satu. Nombor dua, kita adalah orang Malaysia. Orang nak kenal kita memang mudah, daripada negara saja dah tahu. Tetapi sebagai individu sendiri, macam mana Datuk Azizah mendapat inspirasi ataupun semangat untuk kata saya cuba perniagaan saya di India? Mana mungkin ada rezeki lebih besar dan luas di sana. Macam mana India tu? Kan? Sebenarnya untuk perniagaan di luar negara ni kita tak memilih mana-mana negara sebenarnya. Negara tu yang memilih kita. Sebab peluang perniagaan di luar negara ni sangat luas. Tidak semestinya India ataupun Afrika ataupun di mana-mana negara, dan sebenarnya perniagaan saya bukan sahaja di India. Sebenarnya ada juga di Zimbabwe, ada di Tanzania, ada di South Africa. Okey, Melissa, jadi kita kena belajar cakap Zimbabwe pula ni. Betul. Saya lepas ini saya kena rapat dengan Datuk Azizah supaya saya menjadi orang kuat dia lah. Betul, banyak yalah luas sebenarnya. Betul. Kan dengan negara. Tapi macam terfikir juga kan, adakah Datuk sebenarnya memulakan perniagaan bermula di dalam negara dulu ke? Ataupun bagaimana? Mungkin Datuk boleh ceritakan latar belakang Datuk sikit tentang sebenarnya perniagaan ini bermula di Malaysia. Saya bermula pada tahun 2014. Ketika itu saya masih bekerja dan perniagaan produk kesihatan ini adalah secara part time sahaja. Sebabnya itu sahaja peluang perniagaan yang ada ketika itu dengan modal yang kita kata cukup lah, yang sangat rendah lah untuk kita. Kalau nak modal juta-juta tu memang kita tak ada, sebab masa bekerja memang tak ada. So bila saya bermula di Malaysia, saya dapati produk tu memang bagus dan saya memasarkannya melalui Facebook, dan melalui Facebook tu saya jumpa ramailah customer-customer daripada luar negara juga. Dan daripada itu saya fikir, kenapa kita tak berusaha marketkan benda ni ke luar negara? Sebab di sana penduduknya orang kata lebih ramai daripada Malaysia. Malaysia hanya 30 juta, di India ada 1.3 bilion contohnya. So kalau kita tak ambil kesempatan tu, memang sangat rugilah. Dan bila kita ada peluang, memang insya-Allah kita berusaha untuk marketkan benda tu di negara-negara luar. Kenapa, bagi saya sendiri, kenapa agaknya untuk memilih luar negara? Adakah sebenarnya kalau Datuk melihat dalam negara ini, adakah terlalu banyak sangat persaingan ke ataupun bagaimana? Di dalam negara, ya, satu, terlalu banyak persaingan yang tiada kawalan. Banyak produk-produk yang kita kata tidak mendapat kelulusan, dimarketkan dengan harga yang murah. Dan produk kita ni dikatakan special sebab formulation dia daripada Switzerland. So kebanyakan orang Malaysia ni skeptikal sikit lah dengan produk kesihatan, dan kebanyakan kita ni tidak sangat menjaga kesihatan. Sebab kos perubatan di Malaysia dikira sangat rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara luar. Betul. Sebab tu orang di Malaysia kurang sikit lah dengan produk-produk kesihatan yang orang kata premium macam ni. So di luar negara kos perubatan sangat tinggi. Disebab itu permintaan sangat tinggi untuk produk ini di luar negara. Dan bagaimana Datuk Azizah mendapatkan kepercayaan mungkin 100% daripada orang India sendiri dengan produk kesihatan yang Datuk Azizah jual? Kita kena untuk mendapatkan keyakinan daripada negara luar tu bukan mudah sebenarnya. Kita kena menunjukkan komitmen yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, dan semua itu kita kena belajar daripada zero to become a hero. And orang kata terus orang panggil
Memotivasi memberikan informasi yang terbaik untuk setiap pelanggan di luar negara. Di situ kita boleh gain dia punya kepercayaan kepada kita. Okey, mungkin kalau kita tengok macam kita sebagai orang yang baru saja nak memulakan perniagaan, kita lihat dunia perniagaan ini banyak cabaran-cabarannya. Betul, ada naik turunnya. Betul, naik turunnya kan. Lebih-lebih lagi kalau pasaran sampai ke India dan sebagainya, banyak lagi negara. Jadi mungkin boleh ceritakanlah mungkin tentang cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi. Dan nak tahu juga dari segi perbezaan perniagaan dekat sini. Malaysia ni lain caranya, dekat sana lain caranya. Cabaran paling utama adalah dari segi budaya. Budaya dan mindset. Di India budaya dia berbeza. Di Zimbabwe budaya dia berbeza. Pemikiran juga berbeza. So daripada situ kita kena adapt. Adapt tu kita cakap apa dah bahasa kita kena adapt kepada situasi di mana kita berada. Sesuaikan diri. Sesuaikan diri. Macam kita cakap masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang harimau mengaum, macam tu lah. So kita kena adapt dengan dia punya situasi, dia punya budaya, dan cabaran yang saya dapati juga adalah perbezaan dari segi agama, dari segi moral, daripada mindset. Semua itu adalah cabaran yang sangat tinggi untuk kita atasi. So alhamdulillah saya di India, sebab kita dah biasa tengok filem Bollywood agaknya di sini. So di India agak mudah sebab budaya lebih kurang di Malaysia, sebab kita pun ada ramai kaum-kaum India di sini yang lebih kurang sama budaya. So bagi untuk memperluaskan dan membina keyakinan mereka di sana, kita perlulah pelajari kesemua budaya-budaya dan bahasa-bahasa dan juga apa sahaja yang related dengan government regulation di sana. Sebab setiap negara tidak sama. Malaysia contohnya taxation, everything sangat senang. Di India ketika saya bermula sangat susah sebab diorang tiada GST. Sekarang diorang dah mula GST, senang sebab setiap negeri tax dia bersama. Dahulu sebelum GST setiap negeri taxation dia berbeza. So sangat susah untuk kita menembusi setiap negeri-negeri di India walaupun sama negara. Itulah cabaran-cabaran yang dihadapi di sana. Dan kita dikabarkan juga di India Datuk Azizah memilih Pune, betul? Pune. 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 Ya, Pune sebutan dia. Memilih Pune sebagai lokasi ataupun pilihan tempat yang sesuai untuk memulakan perniagaan, dan kita tahu juga di Pune ini sama lebih kurang seperti Jogja sebab dia punya dia punya lebih kepada kuarter budaya dan juga pendidikan di sana. Ya, Jogja saya tidak pernah pergi di Jogja, tapi di Pune dia adalah hub pendidikan dan juga hub otomotif. Tapi banyak juga industrial punya company. Yes, di sana otomotif industri semua perniagaan kereta, manufacturing yang besar, Volkswagen di sana, yang besar-besarlah manufacturing Tata semua di sana. Dan Pune adalah salah satu hub pendidikan juga di mana banyak universiti terbaik di India berada di Pune. Dan boleh dikatakan orang yang educated jugalah di Pune itu. Untuk saingan produk Datuk Azizah sendiri dengan produk-produk kesihatan yang ada di India, macam mana Datuk Azizah melihat perbezaan tu? Di sana terlalu banyak persaingan di sana sebab di sana ada Ayurveda produk yang diiktiraf oleh government. Ayurveda adalah produk yang berasaskan daripada herba dan tidak mengandungi dadah-dadah berbahaya. So Ayurveda adalah diiktiraf di India, disebabkan itu produk ini senang berada di sana sebab produk ini adalah dikategorikan sebagai makanan. Tidak mempunyai bahan-bahan berbahaya, adalah vegetarian. Dia dikelaskan dalam produk makanan dan bukan kesihatan. Yes, bukan suplemen. Jadi macam mana? Yalah, kalau kita tengok tadi Datuk dah cakap produk tu memang produk tempatan dan dapat pengesahan apa semua dekat kerajaan dekat sana. Macam mana nak tarik keyakinan dan juga mungkin nak menarik kepercayaan orang lah yang ada dekat India tu untuk menerima produk sebab produk kita ni Swiss technology dan dipatenkan di seluruh dunia. Disebabkan patent dan Swiss, nama Swiss tu kalau kita dekat sini pun dengar Swiss technology, pun is a premium item. So dan produk dipatenkan, teknologi tu dipatenkan. So tiada di mana-mana negara di dunia yang ada teknologi yang sama dengan produk yang kami pasarkan. Dan untuk produk kesihatan yang dijual oleh Datuk Azizah sendiri, adakah disyorkan kepada mereka yang berumur pada
tahap berapa tu? Dia sebenarnya disebabkan produk ni berasaskan tumbuh-tumbuhan dan tidak mengandungi bahan-bahan terlarang dan sebagainya. So sebenarnya daripada kanak-kanak sehinggalah orang dewasa, sesiapa sahaja boleh konsum produk ni. Sebabkan itu permintaan di mana-mana negara sebenarnya adalah sangat tinggi. Sebab dia tidak terhad kepada umur 15 ke atas ke 20 ke atas ke 60 ke atas tiada. Dari segi pasaran pula bagaimana? Kalau cara kita nak memasarkan produk kita dekat sini, kita menggunakan FB Ads dan sebagainya. Menghantar di kedai-kedai ke. India bagaimana? Adakah Facebook mereka sama macam itu Ya, atau bagaimana? Facebook sama semua di dunia. Sebab ada juga negara yang mengharamkan Facebook dan sebagainya. Di India kita tak tahu. Di India penggunaan Facebook sekarang ni Sangat meluas sangat meluas dan baru meningkat sebab teknologi di India memang sangat lebih baik daripada Malaysia sebenarnya sebab diorang beramai pakar-pakar IT. Betul. Tetapi penggunaan daripada segi consumer tu baru nak naik di sana bermula. Dan saya menggunakan marketing melalui Facebook, melalui Instagram. Tapi setakat ni saya tidaklah pernah menggunakan FB Ads lagi. Sebab FB Ads memang boleh reach banyak ni tapi tak perlu sebab orang yang mencari produk ni. Itu yang paling utama Yes. Baik. Dan mungkin Datuk Azizah ada nak berkongsi tips-tips menarik kepada mereka-mereka di luar di sana. Berkongsi tips menarik. Ya. Jika kita ingin memulakan sesuatu perniagaan, sebenarnya kita hendaklah bermula dari hati. Jangan ikut-ikut orang sebab kalau kita ikut orang, kita tak akan berjaya. Sebab kalau orang tu contohnya kata malas, kita pun akan jadi malas. So kalau dalam bisnes, apa-apa sahaja bisnes, tak semestinya produk kesihatan atau apa, dan jika kita ingin berjaya, kita hendaklah melakukannya secara konsisten, fokus dan juga secara ikhlas hati lillahi ta'ala. InsyaAllah. Amin. Okey, Datuk, kalau misalnya kata mereka nak jadikan Datuk sebagai mentor ke apa semua, macam mana cara nak hubungi Datuk? Ada Facebook ke? Kalau nak hubungi saya, boleh pergi kepada Facebook saya, Zaza Razali. Simple, Instagram Zaza Razali. Zaza Razali, Yes, Zaza Razali. Cari saja saya punya Facebook, Zaza Razali. InsyaAllah jumpa. Baik, terima kasih Datuk kerana memberikan inspirasi dan semangat baharu buat kami berdua dan juga mereka di luar sana, Fat. Betul. Dan kalau boleh itu, kita yang mana dah jadi usahawan, dah pasarkan produk kita dekat dalam negara, kalau boleh itu kita kembangkan lagi sayap perdagangan kita ke luar negara. Kalau nak cari mentor, inilah orangnya, Datuk Azizah Razali. Terima kasih Datuk kerana sudi berkongsi tentang cabaran membina empayar perniagaan di luar negara. Dan sekarang sebenarnya saya ingin memperluaskan juga perniagaan ini sekarang dalam proses untuk ke Egypt. Ya, InsyaAllah. nampak tak? Alhamdulillah. Selamat baju jaya, Datuk. Amin. Okey, Okey, baik. kita nak berhenti seketika. Sekembali nanti kita ada satu segmen yang menarik juga. Baik. Jadi Nak tahu apa? Untuk Kena hari ini setia bersama kami. Ya. Listen.